Ini adalah e-ink tablet. Nampak tu. Okey, dan saya boleh padamkan. Okey, korang mungkin banyak jumpa benda ni untuk budak-budak punya mainan kan. Sebab macam ini dia agak profesional sikit. Ada yang macam mainan punya, macam ni yang harga dalam berbelas-belas, RM20, belas-belas ringgit pun ada juga. Okey, ini e-ink ataupun electronic ink kalau tak silap saya. Itu mewakili elektronik. Tak silap saya lah, e-ink. Jadi, macam mana e-ink ni berfungsi dan apa kegunaan dia? Okey, ink. Okey, macam mana dia berfungsi? Okey, mula kita tengok dia punya ink. Benda yang ada color-color ni, contoh ni yang color hijau ni kan. Yang ni, ini adalah ink sebenarnya. Dan ink ni bila saya kenakan tekanan dekat skrin kita ni, ink tu akan naik atas. Kalau ink macam ni dia tak ada undo, tapi kita boleh, kalau kita tekan button reset, dia akan padam semua. Kita boleh conteng dan kita padam. Okey, bila kita tekan button clear sini, ianya sebenarnya kita sedang melalukan elektrik dekat seluruh kita punya skrin ni, membuatkan ink tu jatuh bawah balik. Ink tu tak naik atas. Dia macam yang dulu punya tablet tau, lama-lama punya tablet yang kita duk main-main masa kecil dulu. Yang dalam tu ada mungkin ada besi-besi halus-halus. Lepas tu kita ada pen, dan muncung pen kita ni ada magnet sikit. Lepas tu kita lukis, nanti kita punya besi-besi pun naik atas. Bila kita nak padam balik, kita macam ada bar magnet kan, kita just tarik je daripada kiri ke kanan ke kiri, drop. So kita punya lukisan tadi dah hilang. Sebabnya bahan besi tadi tu dia dah tarik balik ke belakang, jadi lukisan tu hilang. Sama macam tu, cuma ini ink. Ink yang ada charge. Bila kita dah lukis macam ni, dia tak makan bateri. Contoh kita dah contoh-contoh macam ni kan, kita biar je lama-lama, dia takkan makan bateri. Dia tak sama macam kita punya handphone, kita punya tablet, kita punya laptop, tak sama. Sebabnya laptop semua tu nak hasilkan grafik, kita perlukan elektrik. Sebab dia nak jana cahaya apa semua kan. Ini tak ada. Ini sebab ink ni fizikal. Ink tu naik atas. So bila ink tu dah naik atas, dia tak makan elektrik dah. Dia akan maintain je duduk atas. Dia akan maintain je lukisan ni. Biarlah berapa lama pun, bateri kita takkan efek. Cumanya bateri kita digunakan bila kita nak reset. Reset, pop. Bila reset dia akan lalukan elektrik sekejap je, pum, dekat semua panel ni supaya jadi charge tu positif tu turun bawah balik. Jadi kita punya ink dah kosong, tak ada kat atas. Itulah konsep dia. Dan benda ni ada yang mahal sikit, macam ni harga dekat 100, dan ada yang murah yang kalau biasa beli untuk budak-budak kan, harga dalam belas-belas sampai ke RM20 macam tu. Fungsi lebih kurang, dua-dua saya boleh conteng-conteng. Okey. Tapi apa beza dia? Okey, perbezaan pertama, ini saya dapat ni daripada New Year's. Okey, ini harga dia dalam 115. Kalau korang pakai saya punya link, lepas tu korang pakai saya punya kupon diskaun, mungkin dapat murah sikit kot. Sekali pandang korang akan nampak, ini nampak dia punya rupa akan lebih profesional daripada ini. Ini yang budak-budak punya. Macam saya punya ni adalah dia punya masa apa semua ni gede-gede lah ni. Dia punya jam, dia punya tarikh, hari, temperature, dia punya kelembapan udara, ni gede-gede lah ni. Ini mungkin korang tak boleh abaikan benda ni. Cuma daripada spesifikasi dia punya tablet e-ink tu, okay, macam ni dia pakai, boleh charge pakai USB Type-C. Maksudnya dia ada rechargeable punya bateri dalam ni. Kalau yang murah ni, kita kena manually tukar bateri bila bateri ni habis. Okay, itu beza daripada bateri dia. Okay, kalau korang tengok sini, kita ada fungsi lock tau. Saya boleh lock, saya boleh unlock. Okay, lock ni tujuan dia untuk, kalau macam yang biasa tak ada tau. Yang ni tak ada. So kalau kita duk menconteng kan, kalau kita dah tulis nota ke apa, conteng ke apa, kita tekan padam, memang akan padam. Dia tak ada lock untuk supaya halang orang daripada padam benda ni. Kalau model yang contoh yang ada locking macam ni, contoh saya lukis sini, okey, bila saya tekan kat sini lock dia punya reset ni, dia akan padam. Bila saya lock kat sini, saya lukis, saya tulis nota ke apa benda, saya tekan, dia takkan padam dah. Ini fungsi lock. Saya lebih suka yang ada lock supaya secure. Kalau saya tengah buat kira-kira ke, tengah lukis ke, nak training lukisan ke apa benda, saya suka lock supaya tak ada anak saya terpadam ke apa. Itu satu fungsi dia. Okey, dan dari segi kualiti dia punya e-ink ni, ini akan lebih best daripada kualiti yang murah ni. Obviously lah. Okey, contoh, first korang boleh perasan yang tablet e-ink yang berkualiti yang mahal sikit ni, dia punya ink dia akan lebih terang. Kan, nampak ni, ink dia terang, menyala. Dia dua-dua tak pakai tak ada, belakang dia tak ada lampu. Tapi ink yang ini lebih kualiti sebab dia lebih terang berbanding ini, dia malap-malap sikit. Dan ink yang ini akan lebih sharp daripada ink yang murah ni. Okay, saya zoom in. Contoh ini
ink yang mahal sikit, nampak tu? Dia agak sharp kan? Compare dengan yang murah punya. Dia tak sharp. Dia ada blur-blur tepi-tepi dia. Dia tak berapa terang dan juga dia tidak sharp. Banding dengan ini. Ini dia punya line dia, nampak tu, clear line dia. Ini beza murah punya ink dengan mahal punya ink. Okey. Adakah e-ink ni kita boleh simpan dia punya lukisan ke kita punya nota? Kalau jenis macam ni tak boleh, sebab dia simply e-ink punya display sahaja. Dia tak ada processor dalam dia. Kalau kita nak ada kebolehan untuk simpan nota, nak simpan gambar-gambar kita, buka apps, install apps, itu dia dah ada processor dalam dia. Itu biasanya harga 1000 lebih ke atas. Kalau ni harga 100 lebih, yang murah punya harga dalam 20 lebih, belas-belas ni untuk budak punya. Kalau untuk orang dewasa, saya prefer yang model macam ini. Dia tak boleh save. Tapi kalau kita nak simpan nota, lukisan kita ke apa benda yang kita buat kat sini, ada dia punya workaround dia, iaitu kita menggunakan handphone. Okey, contohnya dia kata saya buat nota kat sini, ink. Okey, contohlah nota. Adalah nota-nota kat sini. Macam mana saya nak simpan dia adalah kita boleh gunakan software apps kat handphone kita, nama dia Boogie Board Jot. Buka sini, saya dah install. Saya tekan tambah. Okey, saya boleh ambil gambar saya punya tu, nampak tu dia akan ada macam frame kan. Dia ada detect frame kita punya display. Okey, tu frame kita. Saya ambil gambar. Dia akan convert gambar saya tu jadi hitam putih. Dia bukan dah hijau-hijau macam ni. Kita proper ni gambar macam ni, yang hitam putih punya nota. Then korang boleh save. Dia jadi nota lah, simpanan. So saya boleh simpan banyak-banyak nota saya kat sini. Ataupun lukisan ke, ikutlah. Kita bolehlah simpan. Itulah dia punya workaround dia. Sebabnya dia tak boleh direct save dekat kita punya sini. Sebab ini bukan yang ada jenis model yang ada processor. Okey, settle pasal e-ink. E-ink murah dan e-ink mahal. Saya lupa satu lagi. Yang e-ink saya pakai ni daripada New Yes ni. Dia ada belakang dia, kita ada dia punya stand dia. So kita boleh letak stand kat atas meja kita. Lepas tu kita boleh tulis kat atas meja macam tu. Okey lah, toys yang bagi saya agak menarik. Ni sangat-sangat bagus untuk perkembangan budak. Nak ajar budak melukis, menulis, tak payah membazir kertas. Seriously simple, mudah. Macam anak saya pun saya ajar guna tablet je kalau alik batal apa semua, sebab dia nampak kita tulis tu. Jadi kita tak adalah membazir kertas. So itu sajalah. Saya harap saya punya video ni bermanfaat. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Saya Muhammad Syafiq. Jumpa lagi. Assalamualaikum.